Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel King 7 Jebat Studio. Korang kat luar sana pernah tak pergi hospital Lady Temple dekat Ceras yang dah tutup guys? Sebenarnya aku rasa sekarang hospital tu, tapak tu dah tak ada lah. Aku rasa dah rata lah. Tapi pengalaman aku sendiri, aku pernah sampai ke hospital tu masa sekitar tahun 2005 kalau tak silap aku lah. Okay guys, sebelum aku nak cerita tentang pengalaman aku ni, macam biasa guys, apa lagi, like, share and subscribe guys. Okay guys, sebenarnya pada satu malam tu aku dengan kawan aku plan untuk pergi ke Uptown lebih kurang situ lah. Sebenarnya aku dah tak berapa ingat Uptown Damansara ke Uptown Ceras, lebih kurang lah. Masa tu agak famous jugalah danau, orang kata Uptown ni kan. Okay, nak jadikan cerita sebenarnya, lepas kita orang dah pergi beli barang, lepak-lepak kat situ. So kita orang berlima masa tu lah guys. Lepas tu ada salah seorang daripada kawan kita orang ni, dia yang buat plan benda ni. Sebenarnya benda ni tak terancang pun ataupun tak dirancang oleh siapa-siapa pun. Sebab kita orang fikir pergi situ maybe lepak dekat town ke, makan sampai pukul 3-4 pagi, kita orang nak balik lah kan sebenarnya. So aku ada salah seorang member aku ni lah, dia yang bagi plan. Dia cakap bosan lah asyik lepak, balik, makan, lepas tu tidur kan. Okay, sebenarnya masa tu tahun 2005 kalau tak silap, masa tu kita orang kerja dekat dekat satu kelab malam lah masa tu. Jadi kita orang dapat cuti bersama-sama kan. Jarang, bukan senang nak dapat cuti bersama-sama semua berlima ni kan. Okay, nak jadikan cerita, lepas kita orang dah pergi Uptown tu, yang 4 orang ni semua setuju. Cuma aku seorang je lah tak setuju. Sebab aku sebenarnya aku bukan orang yang seorang budak yang berani lah. Aku ni penakut. Tapi kalau dah sampai ke tempat tu, aku pergi je lah. Biasalah ada orang pujuk aku, ajak pergi kan. Aku tak nak mula. Aku cakap tak nak lah. Aku cakap kan, sebab aku macam nak pergi tu, perasaan berdebar tu ada lah. So selepas dipujuk, aku pun pergilah. So masa tu kita orang pergi 3 lelaki, 2 perempuan guys masa tu. Okey lah, nak jadikan cerita, pujuk, aku pun setuju. Kita pun pergilah dengan sebuah kereta kan. 5 orang tau, 5 orang naik kereta kancil. Macam mana boleh muat kereta kancil tu 5 orang. Okay guys, dah lepas kita orang naik kereta tu guys, macam biasa guys, kita dah sampai kat tempat tu. Okay, sebenarnya tempat ni agak sunyi lah. Masa aku sampai tu, dia ada satu pagar. Okay, pagar tu dah berkunci dah sebenarnya. So member aku yang 2 orang ni degil, diorang pergi panjat lah, diorang panjat pagar tu apa semua kan. Jadi diorang dah lepas pagar. Jadi diorang tarik member aku, budak perempuan 2 orang ni pun dah lepas pagar. Jadi aku orang terakhir lah. Dan diorang cakap dengan aku, cepatlah panjat kan. Aku macam, tak nak lah duk. Aku cakap, seram lah. Aku macam tak berani kan, takut. Sebab aku bukan budak yang berani sangat kan. Okay, nak jadikan cerita, aku dah lepas panjat pagar tu, dah lepas garisan daripada antara orang kata pagar tu guys. Masa kaki aku jejak je dekat jalan yang dah lepas pagar tu guys, sebenarnya aku rasa macam tiba-tiba ada satu hembusan angin tau datang ke arah aku. Aku lagi tak sedap hati kan. Aku tu cakap dengan member aku, duk balik lah Yom. Aku tak sedap hati tu. Aku rasa macam lain macam, angin dia lain tau. Lepas tu member aku cakap, dah kita dah panjat dah, apa kata kita jalan-jalan sekejap kat dalam, malah sekejap je. Kata member aku lah, sekejap je kan. So nak jadikan cerita, kita orang pun masuk lah. Okay, masa tu aku masuk, dia macam ada lebih kurang dalam berapa saat lah untuk jalan naik ke atas. Dia macam ada jalan ke bukit sikit lah. Okay, lepas yang aku sampai tu guys, aku tak pernah terbayang ataupun terfikir yang ada hospital tinggal kat situ. So memang ada satu hospital Lady Temple ni, orang kata bangunan dia tak macam hospital sekarang. Hospital sekarang kalau kita tengok design macam agak canggih. Tapi dipercayai hospital ni sebenarnya digunakan daripada zaman perang dulu lagi guys. So hospital ni dah lama lah. So masa aku sampai tu guys, terseragam satu bangunan putih dengan tingkap-tingkap ada yang tak tutup dengan lansir-lansir putih. Hui, scary doh. Aku rasa macam aku tengok hospital tinggal ni macam aku betul-betul tengok movie, cerita-cerita horror ke cerita-cerita seram tau. Sebenarnya aku tak terfikir pun yang member aku nak masuk. Diorang cakap aku nak jalan-jalan depan. Dah sampai kan, macam biasalah masuk lah. Aku pun okey lah masuk lah. Tapi sebelum nak masuk tu member aku ada pesan, kalau boleh kita jangan ambil apa-apa pun. Maksudnya jangan ambil barang atau bawa balik. Sebab kita tak tahu kan benda ni dah lama, hospital ni dah lama tinggal.
Dia tak nak kalau macam kita ambil ada benda-benda ikut lah guys kan. Okay, sebenarnya hospital ni dijaga oleh pihak-pihak security lah. Tapi kita orang menyeludup, kita orang ada nampak macam ada security jaga-jaga. Tapi lepas dia belah je, kita orang terus masuk guys. Lepas aku masuk dalam tu guys, aku tengok tempat dia besar juga, besar. Okay, barang-barang macam biasa guys, barang-barang masih ada lagi berselerak macam biasa. Okay, nak jadikan cerita tak best nak jalan berlima. Kita orang berpecah, 3 dengan aku, member aku berdua lah. Kita berdua lelaki, yang member aku bawa 2 orang perempuan. Okay, so kita jalan. Sebab kita pun dah promise tak nak pergi terlalu jauh lah. So kalau ada apa-apa kita jerit, senang nak dengar apa kan. So aku dengan member aku ni dalam punya jalan, member aku tengah tengok barang lah. Dia macam, dia tak ada pegang lah. Dia macam jenguk-jenguk, tengok kat kaunter apa semua. So aku macam dah jalan ke dalam sikit lah. So tiba-tiba aku panggil member aku. Dan member aku 5 orang pun, yang 3 orang tu pun dengar lah. Dia ingat ada apa kan. So aku cek ada orang, lagi best kalau kita masuk dekat bilik mayat. Sebab aku ada nampak macam satu orang kata signboard macam tapi aku tahulah tu bilik mayat lah. Sebab aku nampak daripada luar tu ada peti-peti tu, aku tahu lah. So kita orang pun masuk lah guys. Okay, masuk, member aku semua tengok. Tiba-tiba aku nampak ada macam satu kertas apa, aku tak ingat kertas tu macam ada nama ke apa guys. Lepas tu aku macam tak tahu, aku tak tahu kenapa aku terambil kertas tu, aku simpan. Sebab dalam pemikiran aku masa tu, aku rasa aku nak bawa balik, nak buat kenangan lah. At least aku dah pergi tempat tu lah kan. So macam biasa guys, nak jadikan cerita, kita pun dah lepas lepak. Lepas tu kita orang balik lah, hantar seorang-seorang balik. So masa tu aku duduk dekat area Taman Melawati Gombak masa tu. Okay, dari cerita kat rumah tu aku duduk berempat. Jadi member aku 2 orang ni kerja kat KLCC, yang seorang ni kerja dekat mana aku dah lupa, tak apa ingat lah. Okay, so aku balik. Masa aku balik tu, aku nampak salah seorang housemate aku ni duduk dekat ruang tamu tengah main game. Jadi aku buka pintu, aku nampak dia main game. So aku pun tutup macam biasa. Lepas tu aku cuma tegur dia, aku jalan, aku tegur dia, aku tanya, tak kerja ke hari ni? Tapi macam pelik jugalah, sebab dia tak bercakap dengan aku. Dia macam buat tak tahu je lah. Dia main game, dia tengok je TV tu kan. So aku pun macam fikir member aku bad mood kot. So macam biasa, aku masuk bilik, aku mandi, aku tukar baju apa semua. Lepas tu aku nak pergi kedai lah kat bawah kan. Masa tu jangan tanyalah kenapa kedai pukul 3-4 pagi baru buka. Masa tu zaman belum COVID-19 lagi, ada kedai runcit je buka kat situ 24 jam. Okay, yang terkutuk peranjatnya guys, aku keluar bilik, aku nampak member aku tak ada tau. Aku rasa macam, mana member aku ni pergi kan. Takkan masuk bilik. Kalau masuk bilik aku tak dengar pun bunyi orang buka pintu kan. Okay, aku tak apa, aku pergi kedai, aku balik, aku lepak ke ruang tamu, aku main handphone. Lepas tu aku chat dengan member aku. Tak lama tu, member yang aku tegur ni guys, dia baru balik dengan pakaian kerja. Jadi aku macam tanya dia, kau bukan tadi kat rumah ke? Bukan kau tadi kat sini kau tengah main game? Kata, tak ada, aku baru balik. Aku cakap aku baru balik kerja. So dekat situ membuatkan aku lagi ada perasaan panik tau. Aku fikir, tadi bukan member aku tengah main game ke? Kenapa aku nampak member aku baru balik kerja? So aku tak tanya dia apa-apa lah. Sebab aku tak nak ada orang kata buat cerita yang orang kata cerita tayul apa kan. Sebab aku pun sebenarnya tak berapa percaya dengan cerita-cerita macam ni guys. So nak jadikan cerita, hari kedua guys, aku balik kerja lebih kurang pukul 3 pagi lah. Aku sampai rumah pukul 3.30 pagi lah. Tak jauh sebenarnya, sebab aku balik naik transport dari masa tu kan, daripada KLCC nak pergi ke Taman Melawati sebenarnya tak jauh. Okay, bila aku dah sampai rumah tu guys, okay ni buka je pintu. Bilik pertama bilik aku lah. So bilik yang kedua ni sebenarnya bilik store. Dia tak berapa besar, tapi tiba-tiba masa aku balik tu guys, memang kawan-kawan aku semua dah tidur. Jadi aku macam terdengar dekat dalam store ni macam ada someone. Aku malah fikir apa member aku buat pagi-pagi ni kan dekat bilik store kan. Jadi kat bilik store ni, kalau macam rumah flat ni, dia ada tingkap. Jadi aku macam nampak ada bayangan-bayangan putih macam bergerak lah. Jadi aku macam fikir apa member aku buat kat dalam store. Jadi nak jadikan cerita, aku pun buka lah. Aku buka je tingkap tu guys. Allah kata peranjatnya, aku nampak ada satu susuk orang pakai macam putih dengan rambut ke depan. Dia macam orang kata macam mana aku nak cakap, dia macam
ke depan ke belakang, ke depan ke belakang guys. So aku rasa macam ya Allah, aku terus tutup tingkap tu, aku terus masuk bilik guys. Memang aku rasa macam dah 2 hari aku tak sedap hati tau. Kenapa So guys, macam biasa aku masih tak bercerita dengan siapa-siapa lagi dalam hal ni. Aku tak cerita dengan member aku yang kita orang pergi hospital tinggal ni, tak cerita dengan budak-budak osmed aku pun. So nak jadikan cerita, hari ketiga pun aku hadap benda yang sama juga guys. So hari keempat tu sebenarnya aku dah tak boleh tahan. Jadi nak jadikan cerita, aku panggil lah member aku berlima ni. Masa lepas balik kerja, kita pun bercerita pasal benda ni. Jadi member aku tanya aku, kenapa kau nak cerita pasal ni? Bukan ada apa-apa pun. Cakap tak, okey sebenarnya aku pun cerita lah mula daripada exact aku ada ambil kertas ni. So sampai 3 hari ni aku ada gangguan dekat rumah. Jadi aku macam tak sedap hati tau lah. Lepas aku cerita itu tu guys, salah seorang daripada member aku ni memang marah betul kat aku lah. Sebab dia kata dia dah pesan, kalau boleh jangan ambil apa-apa pun, sebesar tisu pun kalau boleh jangan ambil. Sebab kita tak tahu benda-benda ni dah lama dekat tempat-tempat macam tu. Jadi bila kita ambil, mesti ada benda-benda yang mengikut. Sebab aku sebenarnya tak percaya lah guys benda-benda macam ni pada mulanya lah. Pada mulanya aku tak percaya benda-benda tayul ni semua. Sebenarnya sebab aku bukan seorang yang berani, tapi aku jenis tak nak terlebih percaya dengan benda-benda macam ni lah. So bila dah kena ni, aku ada rasa macam sikit percaya lah benda-benda macam ni. So nak jadikan cerita, aku pujuk memang aku ajak teman, kita pulangkan balik lah. So macam selang beberapa hari tu kita orang dapat cuti sama-sama lagi untuk ni. Okey, kita orang pun pergi panjat balik. Alhamdulillah aku jumpa balik kat tempat tu lah guys. So masa time aku letak balik dekat situ guys, tempat asal lah, tapi aku tak berapa ingat dekat belah mana yang aku ambil lah. Tapi aku letak tempat yang sama ataupun bilik yang sama lah, lebih tepatnya bilik yang sama. Aku ambil, aku letak balik kat situ. Pas aku letak tu, aku tak pandang belakang je. Bangunan pun aku dah tak pandang, apa-apa pun aku dah tak pandang. Aku jalan laju, panjat, kita orang terus balik guys. So masa tu lepas aku dah letak tu guys, aku rasa macam ada perasaan takut jugalah nak balik. Takut kalau orang kata aku balik kena benda-benda kacau, benda-benda sama. Tapi Alhamdulillah lepas aku dah settle semua benda tu, aku balik, Alhamdulillah dah tak ada lagi kat store pun, dah tak ada apa-apa lagi lah gangguan. So Alhamdulillah lah. Sebenarnya aku tak berapa tahu sangat info tentang Hotel Lady Temple ni lah. Tapi lepas aku kena tu, aku adalah pergi cyber cafe. Maklum lah, tahun 2005 belum zaman teknologi yang canggih lagi, ada handphone yang boleh check direct pakai Google. So aku pergi cyber cafe, aku ada check jugalah masa tu. Sebab aku sebenarnya tak tahu sangat pasal hospital tinggal Lady Temple ni. Okay, so aku pun buat research, aku tengok masa tu. Cuma aku cakap hospital ni ditinggalkan ataupun ditutupkan operasi dia disebabkan ada pembangunan untuk tapak tu. Dan sebenarnya hospital ni dah usang lah, dah lama sangat guys. Aku cuma terfikir takkan sebab tu je hospital ni ditutupkan kan. Tapi ada cerita-cerita seram lah yang aku dengar daripada orang budak-budak paranormal seekers apa. Diorang cuma pernah cerita dengan aku, yang aku tahu satu cerita je lah. Hospital ni dulu ditutup sebabkan faktor-faktor, orang kata ciri-ciri keselamatan. Dan dia sebenarnya ada cerita-cerita seram dia lah. Cerita seram dia sebenarnya ada yang aku dapat tahu. Salah seorang lelaki ni, dia datang ke hospital tu lebih kurang dalam pukul 1 atau lewat lah lebih kurang pukul 12 malam. So dia nampak nurse tau. Jadi dia panggil nurse ni buat tak tahu je guys. Dia buat tak tahu. Lepas tu dia macam pelik lah, kenapa nurse ni buat tak tahu dengan dia. Lepas tu dia perhatikan nurse tu, bila dia jalan sampai ke tembok, dia hilang guys. Tu sebenarnya salah satu punca lah cerita-cerita seram yang ada dekat Hospital Lady Temple ni guys. Okay guys, itu je sebenarnya pengalaman seram akulah dekat Hospital Lady Temple dekat Ceras ya. Aku rasa kalau korang pergi sekarang pun dah tak ada lah, hospital tu dah rata. Aku pun tak tahu lah, dah lama sangat tak balik KL. Jadi aku pun dah tak tahu apa yang jadi kat tapak tu sekarang lah. So guys, macam biasa guys, terima kasih lah sebab dengar cerita-cerita seram aku ni. Macam biasa, jangan lupa like, share and subscribe guys. So guys, jaga diri, stay safe, gerak lu, Papa Roger guys.